Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah gang. Kita bersama lagi. Okey, hari ni kita tengok, hari ni polis membuat serbuan dekat kilang di Batu Pahat. Dan apabila polis siasat, polis geledah habis semua barang-barang bungkusan di dalam kilang tersebut, hanya ada 5 saja. 5 itu pun setelah dihantar oleh KK ke kilang tersebut. Kan? Mereka hantar balik. Sebab apa? Sebab benda ni, itulah apa yang aku katakan tu betul lah. And semalam aku dah keluarkan video, aku ada buat live sambil aku bawa kereta. Tapi memang benar lah. And semua yang polis kira-kira tadi ada 18 pasang stokin. Dan stokin tu kesemuanya diimport daripada China. Diimport daripada China, mai letak ke dalam negara, mai eksport ke kilang di Batu Pahat. Dan kilang tu pun agihkan kepada KK Mak. Pergi hantar ke by KK Mak. So, sekarang ni, memang kemungkinan apa yang kilang tu mungkin dia tak perasan, tapi dia tahu sebab pelbagai jenis brand, pelbagai jenis tulisan, pelbagai jenis design, kan? Tapi mungkin dia tak perasan sebab tu dia edarkan. Sebab ada 14 pieces, 14 pasang sahaja. Jadi aku tengok juga video tu, kawan tu minta maaf, bukan ada NGO ni mai, polis pun ada. Lepas tu NGO ni bagi satu perlembar kertas supaya dia angkat banner tulis permohonan maaf daripada kilang tersebut. Lepas tu ada kena buat kerja-kerja amal, buatlah denda apa-apa kan, disebabkan orang panggil kelalaian ataupun kelalaian kilang tersebutlah untuk keluarkan satu-satu produk yang ada tulisan yang kalimah Allah ni. Jadi kita pun bersetuju sebab ini adalah kalimah Allah. Allah pencipta kita, pemberi zat yang segala-galanya Allah, tapi nama Allah dihina, kan? Diletakkan di stokin untuk dipakai di kaki. Tapi alhamdulillah belum ada orang yang yang beli. Dan belum ada lagi orang tiba-tiba dia dah beli, lepas tu baru dia viralkan, tak. Kan? Yang macam mana Firdaus Wong, orang yang pertama yang dapat stokin tu dan dia ambil gambar dan viralkan. Jadi dia orang pertama tu, pelbagai pertikaian, mengatakan ada deal itu, deal ini ke apa. Semakin kita pun tak tahu. Tapi jalan cerita perkara yang sebenar-benarnya kita dah nampak. Mengatakan barang ni bukan dicetak di dalam negara kita. Barang stokin ni bukan dibuat di dalam Malaysia. Barang tu bukan diprint ataupun macam disulam ke, dijahit ke macam apa-apa saja daripada dalam Malaysia. No. Ini semua barang daripada China. Faham tak? Barang daripada China, apabila mereka import, mereka beli barang daripada China, bila sampai ke dalam Malaysia, dan apabila mereka agihkan, ada 14 pieces, 14 pasang yang mengandungi tulisan. Dan ada beberapa pasang memang sangat-sangat jelas tulisan tu, dan yang selebihnya dia kurang-kurang jelas. Jadi apa yang cakap tu betul lah kira kan. Barang tu daripada China, mai supply ke Batu Pahat pun supply ke dalam KK Mak. Tapi paling yang aku geram, paling yang aku sakit hati apabila benda tu berlaku di dalam negeri Johor. Perkara ni kilang tu duduk di atas bumi Johor. Apabila aku baca komen, aku sakit hati semua apabila kenapa hampa kena petik nama TMJ? Kenapa hampa kena petik nama Sultan Johor? Why? Haduk komen-komen macam haram jadah ni, duk sebut payung-payung kuning lah, apalah. Why? Bila dengan tulisan hampa tu, orang buat laporan polis terhadap komen hampa tu, dan hampa kena tangkap, apa pula alasan yang hampa akan bagi? Sebab jangan ingat, hampa tak boleh trace. Hampa jangan ingat, polis tak boleh trace nombor-nombor ID hampa tu. Hampa jangan ingat, kerajaan tak boleh pergi cari hampa. Polis boleh je nak pergi cari. Tapi apa kena mengena? Kilang tu dia beli barang daripada China. Dan barang tu mendarat dekat Johor. Tak ada kena mengena dengan Sultan Johor, dengan
yang di-Pertuan Agong daripada Johor, TMJ Tengku Mahkota Johor, tak ada kena-mengena. Depa pun depa tak tahu. So apa masalah hampa? Segalanya hampa nak politik kan? Guna sehingga petik ni lah punca negara kita ni terancam agama Islam, nama-nama Allah dihina, dicerca sebab kita mempunyai Perdana Menteri yang liberal. Kita mempunyai Perdana Menteri yang sangat-sangat akhlak dia teruk. Itulah orang kata ni bila bukan tak marah, kita marah sangat-sangat bila Allah dihina, diletakkan, distokin untuk dipakaikan di kaki. Tetapi apabila isu ni dipolitikkan, dikenakan kepada orang-orang politik, itu yang tak masuk akal. 2 hari lepas kita mula, bukan akulah, beberapa orang daripada Pakatan Harapan viralkan gambar Sanusi pakai baju KK. Bayangkan dia pergi cari gambar Anwar Ibrahim, yang ada KK. Pun dia post. Hampa kata dekat Sanusi, Anwar Ibrahim pun buat lah. Okay, dia petik nama Anwar Ibrahim. Anwar Ibrahim pun macam pigeon bersama dengan KK. Itu tak ada kena-mengena dengan isu stokin ni. KK Mat, pelbagai aktiviti dia buat. 800 kedai yang dia ada, pelbagai aktiviti dia join, pelbagai semua dia sponsor. Tapi yang menjadi isu ni, orang yang mencetak stokin, orang yang mengedarkan stokin dan diletakkan kepada KK Mat. Itu je. Apa kena mengena dengan Perdana Menteri? Apa kena mengena dengan Yang di-Pertuan Agong? Apa kena mengena dengan Tengku Mahkota Johor? Apa kena mengena dengan orang-orang politik di dalam negara kita? Tetapi apabila perkara ni berlaku di zaman kerajaan Madani, perkara ni berlaku di zaman Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri, segala-galanya hampa nak politik kan. Macam Bah Kutih 2018 hampa lancarkan apa? Hampa lancarkan dekat Kelantan perempuan hak yang UMNO hak yang Muslimah PAS lancarkan meraihkan Bah Kutih. Waktu tu kami tak politik kan. Tak ada isu politik pun yang dimainkan. Malah meraihkan PAS ni Muslimah PAS melancarkan Bah Kutih lah, meraihkan Bah Kutih golongan Cina lah apalah. Sekarang apabila berlaku kita hanya letak makanan-makanan warisan Bah Kutih, dia punya politik kan ya Allah. Sama seperti isu kantin. 20 tahun, 30 tahun yang lepas, kantin buka. Tak ada masalah, Bib. Tak ada masalah. Sebab tambah-tambah sekolah yang full orang Islam. Kita pun tahu, buka hanya satu je roller shutter. Hanya buka satu untuk budak-budak yang tidak berpuasa. Waktu aku sekolah menengah pun, ada Siam, ada Cina, ada India. Kantin buka, Bib. Jadi apa keperluan untuk nak politik kan? Lepas tu politikkan pula sekolah jenis kebangsaan. Politikkan ini sebab apa? Perkauman lah, apalah apa semua. Sedangkan orang-orang Islam kita, mak bapak yang hantar anak-anak mereka pergi duduk sekolah-sekolah Cina, tak ada apa berlaku perkauman. Malah budak tu bijak berkata-kata. Budak tu dia hebat berbahasa Inggeris dengan dia hebat dalam bahasa Cina. Cemburunya aku rasa. Tak ada berlaku perkauman. Malah bila dia habis sekolah, dia boleh bergaul dengan kawan-kawan Cina dan dia boleh dia boleh berniaga, dia boleh berbisnes. Last aku boleh tengok beberapa orang yang kawan dulu sekolah Cina, dia dah berniaga joint. Dia boleh ada joint venture dengan orang Melayu. Cina dan Melayu. Cuba kau tengok. Itu kelebihan dia. Tapi sengaja orang-orang politik ni nak memperbodohkan rakyat, nak mempolitikkan negara kita. Segala hal buatlah apa pun, semua dipolitikkan. Tambah sekarang, ada media-media sosial, ada TikTok. Segala mak nenek dia nak politikkan. Jadi kita macam agak sedih lah kalau hampa tengok dekat dalam TikTok live yang ni kan. Pelbagailah perbincangan, pertikaian. Kita boleh tengok satu persatu kenapa kes. Mula-mula isu ni keluar. Lepas tu isu tu keluar. Lepas tu hak ni keluar. Lepas tu hak tu keluar. Keluar. Nampak? Seperti mana yang berlaku zaman Pakatan Harapan 1.0.
pelbagai isu yang dikeluar oleh puak-puak ni. Kan, macam ISIS kan. Siapa yang keluarkan ISIS yang sebenar-benarnya? Apa Saifuddin Abdullah kan, tiba-tiba tidak dibincangkan di dalam kabinet, tidak dibincangkan di dalam parlimen, tiba-tiba umum meletup, kecoh rakyat-rakyat Malaysia. Tu kan, jahat pembangkang ni, jujur cakap, pembangkang kita ni jahat. Dia ni tak ada hati perut, perangai dia sangat-sangat buruk. Tu je lah kita boleh cakap. Jadi terima kasih banyak, insya-Allah kita jumpa untuk video yang akan datang. Boleh tolong subscribe, like, komen dan share. Assalamualaikum.